Assalamualaikum, salam sejahtera, debat bola episod 89. Hari ini saya Amin Fuad bersama rakan saya macam biasa Jufri Juki dan juga Izzy Nazri, tapi berbeza pada minggu ini kita berada di alam maya. Mungkin Jufri dengan Izzy pun baru bangun tidur, mungkin tidur ke tadi apa. Selalu kalau set tadi kena Apa tu? Tadi kena nampak macam kat Kota Baru Amin. kita terbang ke Kota Baru. Actually Kota Baru dulu siang, timing zone dia lain sikit. So kita tak dapat bersiaran di studio. Selalu kalau kat studio ni diorang tak ngantuk, diorang kena angkat barang. Tapi hari ni mungkin diorang ngantuk-ngantuk sikit. Topik pada minggu ini, episod 89 ni kita nak cerita paling hangat sekali. Aku rasa paling hangat sekali pasal Kelantan FC, pasal Encik Zam ataupun boleh dikenali sebagai Zam Saham, Zam Burger dan Zam Hot. Zam Hotel. Zam Hotel. So aku rasa Izzy ada mengikuti rapat juga dia punya perkembangan ni, tapi tak apa, aku bacakan dulu laporan. Actually sebenarnya benda ni bermula dengan laporan daripada Bernama. Pasukan Kelantan FC akan dikenakan tindakan pemotongan 3 mata dalam saingan Liga Premier musim ini. Kira musim akan datang lah, sekiranya Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA gagal melunaskan tunggakan gaji 11 bekas pemain pasukan berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Status FAM dilaporkan berkata 11 bekas pemain Kelantan telah membuat tuntutan rasmi berjumlah 187,000. KZ, kau rasa ini punca dia mengamuk? Kalau ikutkan inilah laporan yang membuatkan Zam Burger, Zam Saham membuat posting-posting di sosial media dia lah kan. Dia menjawab kan, dia menjawab surat ni kalau tak salah aku lah. Dia adalah few things yang dia bulatkan kan, dia writekan ke apa. Kalau tanya aku, ada logik jugalah dia argument dia kat sini pasal dia kata Persatuan Kelantan, ayat dia dalam surat dia Persatuan Kelantan, sedangkan dia adalah dua entiti yang berbeza. Memandangkan perjanjian dia dengan KAFA sebelum ini memang untuk memisahkan hak pemilikan pasukan Kelantan dan juga Persatuan Bola Sepak Kelantan. Jadi kat sini dia satu point argument lah yang aku rasa macam logik juga apa yang dia cakap ni, sebab tuntutan tu memang KAFA lah yang patut selesaikan, sebab agreement dia memang tak termasuk that part katanya. Tapi bukan agreement tu antara dia dengan KAFA, bukan antara dia dengan FAM atau MFL? Betul, deal itu adalah pemisahan pemilikan itu antara pemilik baru Kelantan FC dan juga KAFA itu sendiri. So dari pihak KAFA pun aku dah baca mengatakan diorang admit benda tu, yang hutang itu tak termasuk dalam agreement antara mereka berdua. Okey, macam Izzy cakap tadi, Zam Saham balas kenyataan tu Juf. Dia kata hutang tu dari KAFA. Jadi kenapa Kelantan FC yang terbabit? Sebab sekarang KAFA dan Kelantan FC dua entiti berbeza macam Izzy cakap tadi. Kalau betul KAFA yang kena bayar, jadi sepatutnya KAFA sahaja yang patut dikena tindakan. Tapi masalah ni sekarang Jufri, KAFA tak main bola. KAFA hanya KAFA. Maksudnya dah dipisahkan, dia jaga mungkin pembangunan bola sepak Kelantan saja. Macam mana nak potong mata, sebab kalau KAFA tak main kat Liga Malaysia, macam mana kau tengok keadaan macam ni? Sebab tu aku ada terbaca satu artikel daripada Semuanya Bola dan daripada tweet daripada Tuan Zafri ni dia bahagian undang-undang di berkaitan peguam yang Arif So dia ada mengatakan ada satu clause ni, artikel 24 third FIFA regulation ni lah, dia menyatakan yang liability ni Kelantan akan tanggung sama. So which is kalau talking about, aku pun sebenarnya tak agree kan. Aku macam, which mean aku faham apa yang Zam Saham kecewa, apa yang dia marah sangat, sebab the point yang boiling point untuk dia adalah yang hutang adalah FA. Perjanjian macam Izzy cakap, dia dah clear cut yang 3.8 million dia nak bagi dekat FA untuk bayar segala hutang piutang, 3 juta dia beli Kelantan FC. Tetapi tiba-tiba dia tak dapat apa-apa maklumat, dan dia pun sendiri dapat bernama, ialah menjadikan hot benda tu, dia keluar pada statement yang dia tak tahu menahu, yang kena potong mata. Sebab because he run the show for the football club, not for the FA, tetapi yang buat hal ni FA kan. So kalau menjawab soalan kau ni, if ikutkan pada peguam ni punya Zafri Aminur Rashid ni, dia cakap memang ada clause yang menunjukkan Kelantan FC ada liability So if this is FIFA rules, then yalah,
mungkin kita kena, tapi tak tahulah, aku pun tak pernah habis baca pun status of transfer of player ni ikut January 2021 edition. Mungkin ada rules yang lain yang menyatakan FA punya salah is FA ke, tapi so far yang pihak yang tahu pasal undang-undang ni adalah memberikan memang Kelantan FC kena tanggung liability ni. Sebab aku macam Jufri cakap, aku tambah sikit, dia kata kat sini kesemua liability dan hukuman boleh dilanjutkan kepada pemilik yang baru jika menggunakan slot atau tempat entiti yang mempunyai kes atau hukuman yang terdahulu. So bermakna dia ambil spot kafar, so dia patut tanggung. Ini kalau ikutkan dia lah. Kalau company biasa, aku ada syarikat biasa. Kau beli syarikat aku, Juf. Aku ada 5 juta. Kau tahu aku ada 5 juta. Aku patut bayar 5 juta tu pun, ataupun sebenarnya kau dah tahu 5 juta tu maknanya owner baru yang kena bayar, pemilik baru yang kena bayar. Macam mana kalau syarikat biasa? Kalau syarikat biasa tu macam cakap macam apa yang Zam Saham dah, kalau ikuti perkembangan dia kat Facebook, memang dia dah cakap, Zam sendiri cakap yang dia dah clear cut, dia dah keluarkan semua sebanyak 34 surat dia dengan pihak kafar sendiri. Segala piutang tak boleh claim kat dia. So macam aku cakap lah, of course dia as a businessman, dia pun tak, aku rasa dia pun tak berapa aware lah of this article, sebab macam aku cakap, actually jarang sekali benda ni berlaku yang FA buat hal bila kita pun dalam tengah orang kata dalam musim yang nak pengalihan perswastaan ni terjadi pula kes macam ni. Kesian lah. Tapi kalau katanya aku is totally miscommunication. Macam aku cakap, the boiling point tu 13 Januari yang macam kau sebut tadi tu, bernama keluarkan statementnya, tiba-tiba dia nak kena potong 3 mata tu, tak tahu hujung pangkal. Of course dia sebagai owner club tu marahlah dia kan, sebab because aku dah beli, aku dah deal, cakap kalau okay ni 3.8 million ni adalah hutang yang Kelantan FA kena bayar. So bila keluar statement ni, dia of course lah, kalau kau tanya aku, berita ni tak berapa baik untuk orang yang macam Zam Saham ni juga. Untuk bola sepak Malaysia, kalau ada orang yang berminat macam Zam Saham ni, bila dia dengar kes Zam Saham ni, dia jadi tak syok lah, tak terkejut. Benda ni akan membuatkan investor akan lagi takut-takut lah kalau kau tanya aku. Dia satu benda yang tidak baik lah. Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam langsung tidak menyatakan mengenai, ini kenyataan balas balik daripada FAM. Dia kata dia tak menyatakan mengenai pemotongan mata terhadap Kelantan FC seperti yang dilaporkan dalam artikel berkenaan. FAM ingin mengingatkan pemilik Kelantan FC, Norizam Tukiman atau lebih dikenali sebagai Zam Saham, agar tidak terburu-buru dalam mengeluarkan sebarang kenyataan di media sosial tanpa memeriksa ketepatan fakta tersebut terlebih dahulu dan cuba menyerang FAM dengan mengaitkan pula isu-isu yang tiada kena-mengena dalam hal ni. Okay Z, dalam hal ni kau rasa, kau nampak macam FAM tak boleh ditegur, atau kau rasa Zam sendiri terburu-buru? Poin dia kat sini, apa yang Zam Saham itu respon adalah berdasarkan artikel yang dibaca. Kalau aku di pihak Zam, aku pun rasa aku tak nak tanya orang yang keluarkan, bukan orang yang keluarkan tu, maksudnya orang yang bercakap mengenai benda tu, maksudnya FAM atau MFL lah. Takkan aku nak pergi tanya dia, apa pasal kau cerita kat bernama macam ni, betul? So bagi aku, Zam cuma nak respon tentang mengenai benda tu saja. Jadi selepas daripada itu, barulah ada respon daripada pihak MFL ataupun MFL yang mengatakan kita boleh ajak berbincang apa semua. Sepatutnya aku rasa awal-awal tu dia cakap pasal berbincang tu. Tapi aku nak tambah sikit, bagi aku dalam isu ni aku nampak kan, is bila at the end of the day, aku tengok yang latest hari ni pun FM cakap sepatutnya tak ada pihak patut terburu-buru. Tetapi macam Stuart tu sendiri kan, tu aku cakap mungkin disalah ertikan ataupun diubah, digubal oleh pihak media. Tapi at the first point for me, aku punya pandangan peribadi, bukankah lebih baik sebelum menyatakan sesuatu, sebab Kafar ataupun Kelantan FC sendiri tak tahu menahu pun pasal benda ni. Mungkin kalau dah ada dengar desas-desus ataupun dah dapat surat daripada FAM ataupun MFL dan keluar statement daripada Stuart, benda tu akan jadi lebih tenang lah kan. So sebab bagi aku, Zam Saham dia tak tahu menahu, dia tak dengar apa-apa, tuk keluar artikel yang spin. Ya betul Stuart cakap mungkin artikel tu spin, tapi at first place courtesy of kan daripada Kelantan FA ke apa ke, mesti dia dah cakap dia akan ada buat sesuatu yang rasmi lah, seperti surat dulu ke kan. Kalau betul ada, kalau pun tak ada pasal 3 mata ni,
patutnya kena hantar surat kat Kafa. Okey, kau mungkin akan dikenakan tindakan disebabkan ada lagi hutang 187,000 tu. Kalau dah ada surat rasmi, bila keluar statement macam tu ke, mungkin tak akan terjadi. Benda ni tak ada notis apa-apa kepada Kafa ataupun Kelantan FC. Tiba-tiba statement keluar daripada sebut. Tapi mungkin dari segi ni mungkin FM sendiri, bukan aku nak backing FM, mungkin dia kata dia tak nak tolak pun tiga mata tu, dia cuma nak mention pasal kena settlekan hutang saja. Sebab tu mungkin dia tak hantar surat. Mungkin Aku rasa tak boleh tak hantar surat ni. Benda ni formality. Kena ada surat menyurat. so Still maknanya kau kena ada official baru boleh keluar. maknanya Still surat bagi aku, sorry. Still pendapat Brady, kita FM sendiri kena ada official statement memberitahu, sebab dalam media dia pun nak motif untuk dibagi tahu media, membagi tahu kesalahan yang dilakukan oleh Kelantan. Jadi adalah lebih baik memberi notis tu melalui official letter ataupun apa-apa medium pun yang official. Bukan dengan memberi tahu media sebagai pihak ketiga, dan pihak yang sepatutnya yang kena bayar hutang tu pun tahu daripada media. So, daripada pihak ketiga ni bercerita ialah disampaikan AB tapi dia cerita ABCD. Jadi kawan tu pihak yang terlibat tu marahlah. Tu lebih baik macam Izzy cakap, pihak yang berkuasa tu memberitahu direct kepada Kelantan sendirilah. Okey, Zam Saham ada menyebut tentang hak penyiaran perlawanan belum bayar. Dia kata duit pengadil pun tak bayar. Dia kata namun MFL bidas kenyataan Zam Saham. CEO MFL kata tahun lepas punya hak penyiaran dah dibayar dan tahun ni tiada lagi siaran langsung. Datuk Abdul Ghani, CEO MFL berkata dia perlu belajar mengenai undang-undang. Dia cakap kat Zam Saham. Ada perkara dibincangkan tidak boleh dedah kepada media. Mungkin dia baru ataupun tidak faham. Z, kau rasa dengan penswastaan di masa akan datang ataupun sekarang ni yang berlaku, kau rasa lebih ramai lagi pemilik yang tiada pengaruh politik dah bebas untuk menyuarakan pendapat kerana tiada pegangan penting dalam FM atau MFL? Kau rasa sihat untuk Liga Malaysia? In future akan ada lagi orang macam Zam ni lah yang akan involve dalam industri bola sepak yang tak ada background politician atau apa royal family ke. Aku rasa lah kan, ini pendapat peribadi aku, akan ada kan, yang orang-orang yang macam businessman yang quite agresif lah bagi aku kan. Sebab aku rasa dia ni business minded kan. Orang-orang business minded ni dia lain sikit kan. Terus terang aku cakap dia akan lain sikit. Dia akan fikir sebenarnya aku tak rasa dia tak tahu pasal undang-undang. Aku rasa dia tahu, tapi mungkin kurang sikit pada bola sepak lah kan. Kalau cakap pasal undang-undang, aku rasa takkan dia nak buat agreement something dengan Kafa. Aku rasa mesti ada benda yang solid pada agreement tersebut yang dia boleh bidas tentang hutang yang dia tak tahu ke apa something like that, macam Jub ada cakap tadi. Tapi untuk kau rasa sihat tak untuk Liga Malaysia untuk ada lagi ramai macam Zam Saham ni yang mengkritik FM dan MFL? Yes, aku rasa kena ada orang macam ni lah. Kita kena ada kena ada watak yang macam orang kata senang cerita, kena ada senario yang ada watak pembangkang, ada watak yang bukan pembangkang. Macam tu, dia kena ada macam tu kan, supaya kau faham lah, benda ni kita nak mengelakkan daripada orang tu sentiasa betul je kan. Benda ni yang kita tak nak kan. Padahal kita nampak ada benda yang salah, ada benda yang kurang kan. Tetapi disebabkan tak ada orang-orang yang agresif macam ni, yang background dia berbeza daripada orang-orang yang lama dalam industri ni, aku rasa tak boleh kan. Dia mesti kena ada. Zam Saham juga mengatakan tiada satu sen pun dibayar daripada hasil kutipan siaran langsung online MyKujo. Alasan dari MFL, adakah tiada tajaan tetapi duit siaran langsung dari MyKujo dibayar secara tunai oleh penonton. Jo, kau rasa kenapa bahagian TRW tak ada ataupun bahagian Kelantan FC tak ada? Sebab Zam Saham sendiri kata nak laporan pendapatan diterima melalui platform MyKujo. Mungkin dia duit siaran langsung tu memang kepada MyKujo, ataupun mungkin MyKujo bagi siaran langsung free, ataupun macam mana? Kau rasa perjanjian dia, kau agak-agak perjanjian dia macam mana? Pertama kali benda ni, agreement ni kita pun tak tahulah pihak MFL dengan MyKujo dan macam mana hak penyiaran dia. Aku cakap aku tak fair lah untuk aku nak salahkan sesiapa dalam perkara ni. Yang aku boleh komen, just yang aku boleh nampak, of course bila Zam Saham menyatakan sesuatu ketidakpuashatian, bila ada satu pihak yang berjanji, of course maksudnya ada perjanjian ni lah yang dapat certain portion. So untuk nak komen lebih lanjut siapa yang sepatutnya bayar tak bayar ni, antara mereka patut selesaikan. Yang aku nampak isu ni, sekali lagi aku nak cakap isu ni Zam bawa ni sebab yelah kemarahan tadi dengan isu yang post tadi itulah. Bila dia dah
bila dia dah orang bercakap pasal aku ada you owe me this month kan, kau hutang aku ni, dia pun start lah sebagai kita manusia biasa tak larilah dengan perasaan emosi kita yang macam yelah masih marah dengan benda tu, kita pun cakap lah kau pun ada lagi benda yang tak settle, benda ni overall boleh settle, boleh diselesaikan dengan baik kan. Cuma macam cakap permulaan dia tu kurang komunikasi, masalah komunikasi, dan patutnya MFL sendiri patutnya dia dah tak boleh dia patut cool down dan patutnya cakap okay, this is media punya spin ni dia patut settlekan dan sepatutnya betul-betul settle dengan Zam. Okay, Zam Sam juga ada menyebut duit pengadil pun pasukan kena bayar, dia cakap. Dah buat claim kat MFL tapi tak dapat lagi. Macam Liga Sosial lah, kumpul duit 2 pasukan lepas tu bayar kat pengadil macam tu. Tu benda ni pun aku pun baru tahu sebenarnya. Aku pun tak tahu Gomin, aku boleh cakap benda ni macam agak seram komedi kan, macam kan memang agak menarik, tapi benda ni adalah aku cakap sampai macam tu at least good thing dia Zam ni reveal kat kita lah kan. Benda aku pun tak tahu pasukan yang bertanding kena bayar duit ref dulu tu je lah aku. Aku tak ada reaction tonton bayar. Aku baru tahu, terkejut dan itulah funny sikit lah, itulah nak cakap. Tak boleh nak komen tak tahu, sebab tak tahu benda ni, perkara ni memang wujud. Kenapa kau rasa Izzy tak ramai orang berani macam Zam Saham dekat Liga Malaysia? FAM, MFL perlu lebih sifat terbuka menerima kritikan dan pendapat? Aku rasa soal tak ramai tu, benda pertama kau kena tahu duit lah. Dan juga apa hasilnya kalau aku involve dalam bola sepak. Kalau aku orang macam Zam ni, aku tak ada background dalam bola sepak, aku hanyalah businessman biasa, tapi aku ada modal, tapi aku akan question kan. Kalau aku masuk dalam ni, apa aku akan dapat? So untuk menjawab soalan kau, sebenarnya bukan sebab tak ramai orang nak masuk dalam industri bola sebab tak berani nak kritik MFL ataupun FAM, tetapi disebabkan wang bagi aku kan. As a businessman mesti dia nak tahu return of investment dia kalau aku melabur kat kelab ni ataupun kalau aku beli kat kelab ni. Sebelum ni masa proses penswastaan fasa pertama pun kita dah dengar berbagai-bagai ahli perniagaan yang cuba nak involve sampai siapa Kedah tu? Datuk Ali Syukri lah, ada nama keluar berkait rapat dengan Kedah, kemudian ada few lagi siapa-siapa lah kan. Tapi untuk menjawab soalan kau, sebenarnya faktor yang membuatkan kurang orang dalam industri bola yang tak ada background bola adalah disebabkan diorang fikir return of investment diorang as a businessman. Tapi okay, kita cakap macam tu lah. Tapi orang yang ada dalam sebagai presiden, CEO ataupun yang sekarang ni ada semua, kenapa diorang tak berani kritik? Adakah sebab diorang sendiri ada dalam jawatan kuasa FAM tu, diorang tak berani nak kritik ataupun macam mana? Diorang kawan-kawan diorang juga? Untuk menjawab soalan kau, sebenarnya kawan-kawan dah. Kawan-kawan. Bila dah lama sangat duduk dalam satu industri ni, kau akan berkawan kan. Aku jaga kau jaga aku. Kan? Benda ni obvious Min. Kalau aku tak cakap hari ni pun, aku rasa orang kat luar pun tahu. Kan? Jangan tipulah kan. Aku rasa semua orang tahu. Kan? Hakikat dia itu yang berlaku. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab bila benda ni aku jaga kau jaga aku, istilah check and balance tu tak wujud ni. Sebab itu kita akan nampak orang ni sentiasa buat benda yang betul je. Yang orang yang akan criticize atau orang yang akan kritik ni hanyalah orang-orang yang tak ada rapat sangat dengan persatuan. Contoh, tak ada pegangan lah. Tak ada pegangan. Contoh macam pengaruh. orang-orang macam kita ni lah, orang-orang macam kita ni lah yang akan kritik kan. Tapi bila ada orang macam Zam ni kan, yang ada dalam industri tapi dia voice out loud macam tu, lebih kurang bagus lah bagi aku. Tapi nak cari orang macam ni susah. Jov, macam mana? Last sebelum kita bersurai dan nak habis dah time. Isu ni memang hangat, tapi sebenarnya masalah komunikasi mungkin pihak yang sepatutnya lebih macam kita bincang tadi lah, rangkumkan, sepatutnya komunikasi itu lebih baik. At the end, ya betul, latest statement by MFS sendiri pun cakap kita patut berunding. Itulah sepatutnya perundingan itulah patutnya yang jadikan first step, bukannya lepas membagi statement kat media kan, dan menyalahkan media untuk spin. Of course, media masa ni mana dia nak jual benda yang terlalu positif sebab orang nak baca yang hangat. So you cannot blame the media also. I mean of course itu ada lagi satu masalah lah, mungkin kita bercerita media ni pun satu nak jual benda yang macam tu je. Orang tu tak cakap tiga mata, kau dah sebut pasal tiga mata, tapi you know media well. So sepatutnya kan macam aku cakap lah, komunikasi tu betul lebih baik.
Okey, itu saja pembincangan kita pada hari ini. Masa dah nak habis dah ni. Kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Mungkin kita tak tahu, kalau ada rezeki kita jumpa di studio. Kalau tidak, kita akan bersama lagi dalam alam maya. Terima kasih saya ucapkan kepada Izzy dan Jufri. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.